isu pembunuhan Altantuya, siapa yang diarah, siapa mengarah, siapa di belakang. That is not involving the Paris Police. Paris Police menyiasat jenayah yang dilakukan oleh warga negara Perancis ataupun syarikat hak milik kepunyaan Perancis. They investigated French citizens or French domicile companies. Bermaknanya, sekiranya syarikat tersebut dimiliki oleh Perancis, French own, dan sekiranya yang terlibat di dalam jenayah ialah rakyat Perancis, French citizen. So, ada ke French citizen atau French owned company. Kalau melakukan jenayah, maka kerajaan Perancis boleh menyiasat dan akan menyiasat walaupun jenayah tersebut dilakukan di luar negara Perancis. Kalau jenayah tersebut dilakukan di Pakistan ke India ke Malaysia ke Indonesia, diorang masih boleh siasat oleh kerana orang ataupun syarikat yang terlibat ialah rakyat Perancis atau syarikat milik Perancis. So, kita kena faham the scope of investigation, the scope of the authority. As far as Paris Police is concerned, kalau involve French citizen atau French owned company. Tapi oleh kerana terlibat juga dengan isu pembunuhan Altantuya, sebab dikatakan Altantuya ini bekerja sebagai translator dan ada dealing dengan syarikat ataupun eksekutif, manager dari syarikat Perancis, maka mereka siasat juga. Walaupun Altantuya ni bukan rakyat negara Perancis, tapi kerana dia terlibat dengan syarikat ataupun ada terlibat dengan manager eksekutif dari syarikat Perancis. So, oleh kerana itu mereka menyiasat juga isu Altantuya. Walaupun pembunuhan Altantuya itu bukan di negara Perancis, not on French soil, tetapi on kononnya Malaysian soil. Tapi as long as ada link dengan some business dealing with France, mereka siasat. Nak tengok whether ada tidak penglibatan rakyat Perancis atau syarikat kepunyaan Perancis juga terlibat di dalam pembunuhan. So, selepas mereka investigate tuduhan terhadap Najib, isu Altantuya, pembunuhan dan macam-macam, didapati ini mengikut French Police mengikut laporan dari Paris Police yang mereka telah hantar kepada mahkamah di Paris. Mengikut mereka, bukan mengikut saya ya, mengikut mereka, nombor satu, Najib dan Altantuya tak pernah di dalam masa yang tersebut tu tidak pernah pergi ke negara Perancis. Dia orang check lah airport, maybe melalui border ke, from Switzerland ke, from Italy ke, mana-mana lah. Tak ada. Memang tidak ada rekod bahawasanya Altantuya ataupun Najib masuk ke Paris. Nombor satu. Nombor dua, tidak ada orang seorang di dalam syarikat pembekalan kapal selam yang pernah jumpa Altantuya. They never met her. That's nombor dua. Nombor tiga, mereka tidak perlu translator oleh kerana semua executive manager mereka can speak English perfectly. Mereka boleh cakap bahasa Inggeris. Mereka tidak perlu seorang translator, terutama sekali translator di mana English dia berterabur dan dia tidak boleh cakap French, cannot speak bahasa Perancis. Jadi translator macam mana? Awak sendiri pun tak boleh cakap bahasa dia. Dan satu lagi yang penting, all the negotiation was done in Kuala Lumpur. It was not done in France, in Kuala Lumpur. Dan eksekutif mereka terbang atau manager mereka terbang pergi Kuala Lumpur untuk nak buat dealing. Itu nombor satu. Nombor empat? Satu lagi, all this negotiation untuk nak supply kapal selam kepada Malaysia dibuat zaman
Tun Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri, Anwar Ibrahim, Finance Minister, Menteri Kewangan, just before Anwar dibuang lah. Later that year lah, memang betul Anwar dibuang, tapi awal tahun tu dia masih Finance Minister, dia masih terlibat sebagai Finance Minister, Dr. Mahathir. Dan mereka yang negotiate dengan the French. Najib jadi Menteri Pertahanan, Defense Minister 2 tahun kemudian, selepas keputusan dah dibuat. Dan kontrak itu belum sign lagi. Sign 2 tahun kemudian, oleh kerana banyak detail-detail specification, terutama sekali tentang dia punya training dan sebagainya, sebab dalam kontrak itu melibatkan 500 juta kos latihan, kos training, di mana operator-operator, pegawai-pegawai yang akan operate submarine tu akan dibawa ke Perancis, akan duduk di situ 2 tahun dan akan diberi latihan dan sebagainya, termasuk technical dan so maknanya 2 tahun begitu ramai pegawai TUDM akan dibawa ke Perancis untuk dilatih supaya mereka boleh lepas tu bring the submarine back to Malaysia and they know how to operate the submarine. Isu kata submarine tu tak boleh diguna, tak boleh tenggelam is nonsense. Sebab mereka bawa all the way from France balik ke Malaysia dan latihan diberi selama 2 tahun. Itu yang makan belanja sampai 500 juta kata kos ini, kos itu. Is because of all the extras. Ini bukan bekal saja, bekal dan latih dan maintenance dan macam-macam. Anyhow, that was what was revealed yang didedah kepada pihak berkuasa ataupun Paris Police, bahawasanya kononnya yang dikatakan commission tu is bukan commission. It is maintenance and maintenance cost, termasuk sekali dengan training cost, termasuk sekali dengan membawa ramai pegawai TUDM duduk di France dan diberi latihan, dan latihan diberi itu bukan makna 5 minit, 10 minit dia. No, it takes a long time to train a crew dengan captain, dengan kru yang tak pernah seumur hidup tak pernah tengok kapal selam, first time. So this was revealed kepada Paris Police dan ada tercatat, ada tersebut di dalam laporan mereka kepada French court. So ini semua telah didedah yang sebenarnya. Lebih dari 10 tahun dulu, laporan ni telah keluar internet di a few website lah, bukan Malaysia Today saja, ada 2-3 lagi website publish the full report di dalam bahasa Perancis dengan translation English sekali.